Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, ada orang tanya kat tepi ni, attendant ambil kat mana? Aiman, attendant dalam U-Future lah macam biasa. Ada dalam U-Future. Klik U-Future, ada yang 11 hari ni. Itulah attendance-nya. Saya tak boleh bagi attendance lain daripada U-Future ya Aiman. Okay, sebelum kita mulakan kelas, buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Currently participant dalam kelas kita ada 37 tolak 2 35 35 43 8 orang lagi yang belum masuk ni. Panggil kawan-kawan yang mana belum masuk dalam grup you all tu, bagi tahu kelas dah pun bermula. Okay. So minggu lepas kita cuti di Pawali. Minggu ni kita nak sambung dengan topik yang kedua. Okay, yang pertama hari tu kita discuss pasal apa ni? Pasal kemasukan apa ni, characteristic of a successful student, transformation from school to university. So ini adalah topik yang kedua. Okay, later on nanti kalau nak tanya pasal assignment, tanya selepas pada kita discuss topik ni ya. Alright, so saya besarkan saya punya screen kejap. Okay, boleh nampak saya punya slide? Boleh nampak? Jelas? Boleh, madam. Nampak, madam. So topik yang kedua adalah goal setting. When we are doing anything, apa-apa saja mesti kena ada goal setting. Terutamanya bila kita dah masuk ke dalam PPT, dah ambil kos perdagangan, apa kita punya goal? Macam mana kita nak set goal? What type of goal yang ada sebenarnya? Okay. Alright. Okay. What are goals? Goals are ends toward which you direct your effort. So bermaksud you ada something yang you nak capai, something target dalam hidup you. Apa saja strategi effort yang you buat ni nanti akan menjurus kepada that kind of goals. Mungkin you masuk ke PPT ini goals you untuk dapatkan diploma. Goals you adalah untuk mengubah nasib keluarga. So you punya action, you punya effort adalah towards your goals. Okay. How goal setting improve performance. Okay, how goal setting improve performance. Goal direct your attention to the task at hand. Goal mobilize effort. Goal increase persistence. Macam-macam peranan goals ini. So meaning to say that when you have your own goals, means that you want to improve your life, improve your performance. Bila you ada goals, you tahu dah apa tugasan yang perlu you selesaikan. Let's say untuk UED 102 kelas E, Puan Fini kata nanti lepas kelas ni kena hantar assignment individual chapter 2. Contoh. So itu adalah kita punya goals pada minggu ni. So you kena siapkan chapter 2. Hantar dalam Google Classroom. Okay, so itu contoh goals. Okay, so goals juga akan mobilize kita punya effort. So you kena keluarkan lah. You kena berusaha untuk siapkan kita punya assignment tu. Goal increase persistent, kesungguhan you. Dah nak sampai pada due date lagi lah you akan rasa dia punya pressure. You akan macam teringat-ingat nak siapkan assignment secepat mungkin. And goals also promote the development of new strategy. Let's say lah bila you ada strategi A, nak siapkan pada hari Sabtu lah nak buat assignment UED lah hari Sabtu. Tapi hari Sabtu tu pula lah mak ajak keluar lah, ada kenduri kendara lah. So in order to achieve your goals tadi tu, you pun develop lah strategi baru. Buat malam lah, step up. Okay, so bermaksud bila kita ada goals ni, kita even though kita punya strategi, a new strategy ni tak menjadi, we can go ataupun cari strategi yang baru. Okay.
Alright, characteristic of goals. Macam mana kita nak tahu sebenarnya benda tu goals ke tak, sebenarnya goals ke ataupun benda lain ataupun just cakap-cakap biasa ataupun just your punya imagination saja. Okay, goals ini adalah something yang self chosen, yang you sendiri pilih, yang you sendiri nak. Okay, moderately challenging. Dia ada challenge dia tapi dia bukanlah hard challenge ataupun heavy challenge. Ataupun simple challenge pun tak juga, dia moderate challenge. Dia ada challenge yang sederhana. Untuk siapkan assignment tadi pelbagailah challenge dia. TV pun challenge juga, social media pun challenge juga, tidur pun challenge juga. So dia moderate, bermaksud challenge itu you mampu untuk atasi. Another one, dia punya karakteristik adalah realistic. Make sure that you, when you creating your own goal, they are something that you can achieve. Janganlah set goal yang you tak mampu nak capai. Dah tahu masuk PPT, tiba-tiba cakap nak jadi doktor. So something yang unrealistic lah. Okay, so you dah ambil diploma pra-perdagangan, mana maunya nak jadi doktor. Melainkan kalau you pergi swasta ke, you ada extra money nak membiayai pembelajaran ke overseas ke, tu lain lah. So tapi bila you dah berada di PPT perdagangan, you takkan jadi doktor sebenarnya. Okay, so there is a lot of banyak lagi course-course yang ada dekat UiTM ni. Tak payahlah fikir ada doktor pula. Okay, measurable, benda yang boleh diukur. Within 6 months you berada di dalam PPT. You kena complete all the assignment, complete all the tests, so that you can get a result and continue your diploma. So benda yang measurable lah. Dah tahu dah 6 bulan, nanti beberapa minggu dapat result, beberapa minggu dapat result penerapan. Macam tu. Okay, tak kata. Okay, benda yang spesifik. Benda yang you dah letakkan tu adalah benda yang tak boleh cakap saya nak jadi orang baik, saya nak jadi orang yang berjaya. Yang tu benda yang tak spesifik. Orang berjaya tu berjaya yang macam mana? Orang yang bahagia macam mana? Setiap orang bahagia berbeza. Ada orang bila dah ada RM100 dalam poket, dia rasa bahagia. Ada orang bahagia bila dapat beli makanan KFC pun dia dah bahagia. So dia tak spesifik. Okay, bila you nak set you punya goal, make sure you specific. Okay, nak apa? Nak berjaya sebagai apa? Nak berjaya benchmark you bila you dah dapat bawa parents pergi umrah. Spesifik macam tu. Okay, finite ataupun maksud lain dia adalah kata finite, dia ada limit. Dia ada limit. Okay, ataupun dia ada batasan dia. Tak boleh lah. Dia lebih kurang kepada spesifik tadi itulah. Okay, so dia ada limited dia. Okay, so another word adalah positif. Goal memang sentiasa positif lah. Tak ada orang yang nak jadi cita-cita dia teringin sangat nak masuk penjara. Tak ada so dia adalah benda yang positif, yang boleh encourage, yang boleh memotivasikan diri. Okay, next adalah types of goal. Okay, goal ni ada pelbagai jenis. Okay, we have 1, 2. Actually we have 1, 2. Okay, dua. Yang secara generalnya kita ada 2. Long term goals dengan short term goals. Kalau rasanya kalau you dalam MGT, topik yang pertama, chapter yang pertama ada type of goal. Kita ada long term goal, short term goal. Lepas tu kita ada lagi satu, nama dia adalah intermediate. Tengah-tengah. Okay, so begitu juga untuk yang goals ini. Kita ada short term, long term, kita ada academic goals, personal goals, career goals, life goals, family goals, semuanya ada. Boleh dikategorikan sebagai goals. Kalau long term goals ini biasanya goals yang kita letakkan dalam jangka masa melebihi daripada 10 tahun. Saya dulu masa sekolah, masuk umur 17 tahun SPM kan. Cakap kawan-kawan, okey, nanti 10 tahun akan datang,
apa yang you nak jadi. So kita akan meet up together 10 tahun selepas itu. Bila 10 tahun selepas 17 tahun tu bermaksud umur 27 lah. Ada yang dah beranak pinak, career dan sebagainya. So itu long term goals. Short term goals ini adalah dalam jangka masa yang kurang daripada setahun. Contoh you dalam PPT ni lah 6 bulan kan, itu adalah short term goal. Apa yang you nak capai dalam masa kurang daripada 1 tahun. And academic goals. You belajar sekarang ni apa goals yang you nak capai. Nak habiskan diploma, nak habiskan PPT punya ni sijil, ataupun you nak dulu you maths you tak apa nak bagus. So you nak buktikan dalam PPT ni maths you dapat A. Tak mustahil ya ada student yang sem lepas dia kata madam saya sangat bangga dengan diri sendiri. Sebab dia kata SPM hari tu dia dapat E ke D entah maths dia. Tapi dia kata dia tak sangka dia dapat A maths untuk PPT. Dia kata kenapalah saya tak realise benda ni masa saya SPM dulu. Tak guna teknik ni, tak study macam ni. Okay, so itu dia punya academic goals dia. Nak ubah dia punya pencapaian dari bidang akademik. Personal goals pun dia related juga dengan diri masing-masing. Apa personal goals you? Nak jadi orang yang lebih baik tadi tu, baik macam mana? Yang lebih mungkin perempuan yang lebih menutup aurat, lelaki yang tak mudah marah-marah, soft spoken, mungkin lah. So itu dari segi personal. Career goals pun sama juga. Bila you dah habis study, habis diploma sama degree mungkin, lepas tu lepas habis degree, you nak jadi apa? Nak buka bisnes sendiri ke, nak kerja jadi manager ke, kerja dengan industri ke, apa you punya career goals. Ataupun bila you dah pun bekerja, apa you punya perkembangan apa yang you nak capai. Macam contoh saya, dah bekerja, saya nak naik pangkat sampai jadi profesor. So itu adalah saya punya career goals. Saya nak publish lots of journal. Career goals tu lah. Bila you dah bekerja, you kena ada you punya career goals. Bukanlah bermaksud bila dah bekerja, buat kerja yang sama. Tak ada development. Orang lain naik pangkat, you kata tak apalah. Kat sini pun dah okey dah. Jadi kerani pun dah okey dah. Sampai bila? So you kena ada goals yang you kena capai selagi dalam agama pun kata berusahalah hidup di dunia ni seumpama hidup 100 tahun. Bermaksud dekat dunia ni, walaupun dunia ni hanya sementara, tapi kita disarankan untuk berusaha mencapai sesuatu, pencapaian dalam hidup. Tetapi dalam Islam juga kata beribadahlah seumpama esok hari kita akan mati. So dua-dua kena ada. Goals dua-dua, dunia dan akhirat lah. Okay. Seterusnya, set goal for the new semester. Ni kira semester baru lah, walaupun PPT ni ada satu semester je. Kira semester baru lah bagi you all. So ni adalah contoh-contoh bila kita buka semester baru. Nanti you dah habis PPT, you sambung ke diploma, semester baru untuk diploma pula. Mungkin you punya goals adalah be open to change. Okay. Contoh kalau dulu 2 tahun lepas belajar melalui fizikal. So you need to be open-minded. You kena open your heart untuk menerima pembelajaran secara ODL. Okay. Set prioritize for the first 3 weeks. Ni pun penting juga. Saya sentiasa kongsikan dengan student saya. Alright. Saya sentiasa kongsikan dengan student saya, ini adalah salah satu cara saya belajar dulu waktu degree. Okay, 3 minggu pertama is important for me, crucial for me.
Ada orang yang tengok minggu pertama tak hadir pun tak apa, rasanya ni tak belajar lagi pun minggu pertama ni, macam pengenalan, latih ketua kelas, create group, lecturer akan cakap pasal syllabus, pasal assignment, tak perlu hadir pun tak apa kot. Yelah dah senior waktu tu, dah semester dah part 4, nanti you masuk diploma dah part 4, part 5 you rasa macam dah senior, sudah dah tahu dah UiTM ni macam mana. Kan? So minggu pertama tu rasa macam tak penting. Tapi for me minggu pertama ni first 3 weeks ni adalah penting. Sebab masa tu lah kita kena tengok subjek ini you boleh bawa ke tak boleh bawa sebenarnya. Okay, tak dinafikan lah daripada contoh you ada 6 kan, 6 subjek, bukan semua benda kita boleh catch up. Ada subjek yang memang kekuatan kita. Mungkin kalau you suka kira-kira, maths tu you memang suka, account memang you suka. Tapi kalau you tak pandai kira-kira, mungkin you banyak suka mengingat. So UMGT you memang bagus, agama bagus, UED bagus, sebab something yang memerlukan pemahaman, something yang memerlukan you kena mengingat. Okay, so you set a target lah dalam 6 subjek ni, mana yang you rasa yang macam you boleh dapat A, you perlu dapat A. So the first week memang lecturer akan cerita pasal subjek ni berkenaan dengan apa. Kalau you rasa subjek itu adalah kena dengan jiwa you set a target. Mesti dapat A, tak nak dapat A. Okay, mungkin ada satu subjek yang you rasa macam alamak lemah sikit ni. Okay, set lah dapat B. Okay, bila you kira-kira CGPA at the last, you pun tengok okay nak dapat dekan 3.5. So at least 4 subjek dapat A solid, A minus pula, A plus, ada satu lah dapat B, minus pun tak apa. So you dah pecah-pecahkan dah. Mana satu you rasa macam okey, mana satu yang you rasa kena let go sikit lah. Tak apalah, yang ni slow sikit. Okay. Plan for early success. Ni pun sama juga macam saya mention tadi. Mula-mula lah kita kena setkan kita punya plan. Nak kena buat apa. Bukan tengah-tengah baru awal-awal tenganga masuk kelas, tengah-tengah bela-bela, akhir-akhir lah baru nak ni tanya assignment apa nak kena hantar, MGT assignment apa ya, UED assignment apa, ESC nak kena buat apa, tak boleh. Mula-mula tu you dah kena bersemangat dah, mula-mula tu you kena take note dah apa yang nak kena buat. Maintain academic honesty. Ada academic honesty, kejujuran. Okay, bila kita buat assignment ni, sekarang ni zaman IT, buat assignment you klik dekat Google search tu, keluar dah sebenarnya assignment. Even though lecturer tak bagi, contoh pun you boleh cari sendiri sebenarnya. Okay, so kita sebagai student ni janganlah take advantage, ambil video orang lain, ambil hasil kerja orang lain, letak nama you. Kita boleh. Okay, improve your academic standing. Okay, kalau you rasa masa SPM dulu you sangat kecewa dengan result you, so why not dekat PPT ni score lah for flat. Barulah orang rasa macam wow, dia ni sebenarnya boleh. Apa benda yang tak bolehnya, cuma kena polish je balik. Plan rewards. You set, okay, let's say kalau lepas ni, lepas PPT dapat sambung diploma yang you nak tu, you nak belilah handphone kan, reward diri sendiri. Mana dapat duit tu wallahu alam lah, tapi nak reward, nak bagi makan Domino's ke apa ke. And another one, kena consider consequences juga. Consider juga beberapa masalah yang available. Okay, sebab learning ini adalah satu proses yang mencabar. Okay, learning how to calculate your GPA. Ada tak kat sini yang dah tahu dah pernah kira dah GPA? Ada tak yang tahu? Tak ada. Okay, Nabil tak tahu. Yang lain ada yang tahu tak nak kira GPA? Tak tahu lah madam. Tak tahu. Tak tahu. Okay, nanti at the end of this of chapter 7 rasanya kita akan kira, kita akan belajar pengiraan GPA. Okay, tak susah pun, senang je. You kena tahu grade for A, B, C, D tu dia punya
Untuk A kita ada 4. A minus 3.67 macam itulah. Nanti you kena times dengan jam kredit. Barulah you dapat dia punya CGPA. Tambah, nanti tambah ke semua ke semua point tu, bahagi pula dengan subjek. Tak susah pun. Daripada situ lah nanti you akan tahu. You dapat, bila you dah dapat result, even though CGPA tak keluar lagi, you boleh kira sendiri. Okay. Alright, next adalah main reason student are reluctant to change. Kenapa ada student yang tak mau untuk berubah? Sebab yang pertama, they believe they cannot change. Dia rasa macam, tak boleh madam. Puan kata boleh buat assignment tak dekat kampus pun boleh buat assignment kumpulan tu. Tak boleh lah madam, mana nak dapat resources ni, mana mahu ni nak buat kerja berkumpulan tapi tak face to face. Dia sentiasa rasa macam tak boleh. Bila once you kata tak boleh, sekali tak boleh, bermaksud semualah. Semualah benda yang you cakap tu tak boleh. You kena sentiasa kata boleh, mesti ada. Allah kata setiap masalah ada penyelesaian dia. Tu Allah yang kata. Kita sentiasa kata tak boleh. Kenapa? Sebab kita tak nak. Yang kedua ni, they don't want to change. Dia tak nak, dia rasa macam susah. Bila kita rasa susah, sebenarnya itulah dah nak capai kepada kesenangan. Saya sangat percaya kepada benda ni sebab saya sentiasa melalui. Bila kita rasa macam senang je ni, sebenarnya you masih jauh dengan benda tersebut. Contoh saya kata bila you nak siapkan assignment lah, benda yang dekat dengan you lah, nak siapkan assignment, you rasa macam assignment UED ni kena buat video grouping, senang je ni. Okay, you pun bila you kata senang je ni, sebenarnya you masih jauh perjalanan tu sebab you tak menempuhi lagi proses doing assignment tu. Bila you baru nak buat, you tahu proses dia, dia punya guideline dan sebagainya, you dah mula rasa macam alamak, yang tak siap lagi, yang ni tak cover lagi, yang ni tak hantar lagi. And pressure tu akan sentiasa meningkat. Bila you nak tiba-tiba, auzubillah lah, tapi kalau berlaku, cepat-cepat cari solution. Bila you dah nak hantar, tiba-tiba file hilang. So itu pun benda yang sangat-sangat bila berlaku je memang kita akan rasa down lah. Tetapi sebenarnya the more harder you punya stage tu, sebenarnya benda tu dah nak siap dah. Saya sangat percaya benda tu. Bila saya rasa macam kenapa ada lagi benda yang tak siap ni, kenapa aku dah buat macam ni jadi macam ni pula, rasanya dah betul dah ni hantar ni, kenapa tak keluar, kenapa file not support lah, apalah. Sebenarnya you dah nak hampir dah kepada kejayaan tu. Percayalah cakap saya. Okay, apa lagi? They don't know what to change. Ni lagi kronik ni. Tak tahu benda nak kena ubah ni. Nak kena ubah diri ke? Kena ubah penampilan ke? Allahu Akbar. Macam-macam benda kita boleh ubah dalam kita, dalam diri kita ni as a student. Macam-macam. Okay. Ubah dari segi perangai, attitude. Ubah dari segi cara belajar. Ubah dari segi cara you layan ataupun the way you treat your family dengan ibu bapa. Bila kita study ni, kita sangat-sangat memerlukan restu. Okay? So bila kita nak terang hati ni, buat baiklah dengan ibu bapa, dengan adik-beradik dan sebagainya. Okay? They don't know how to change. Ni pun sama juga. Bila nak berubah, tak tahu pula nak berubah apa. Dah lah tak tahu nak ubah apa, tak tahu macam mana nak berubah. Allahu Akbar. Bila you nak berubah tu sebenarnya kan, akan datang sesuatu yang terdetik di hati you. Bila you nak berubah tu.
Tiba-tiba you rasa macam mak tak siap lagi assignment tapi dah janji dah dengan mak kalau nak habiskan PPT, nak ambil course dekat UiTM Sri Iskandar ataupun mana UiTM Segamat ke apa ke, dah janji dah dengan mak. Dah terdetik dah satu perubahan kat situ, terus bangkit buat assignment, bangkit study. Okay, so dia keyword dia nak dengan tak nak je sebenarnya you all. Okay, next, ada reason, banyak pula reasonnya. They don't think the change will help. You tak buat lagi tapi you dah mula berfikiran negatif sebenarnya. Bila you rasa macam alah kalau buat pun apa benda je yang dapat. Macam tu. Kita tak nak benda yang negatif-negatif. Terutamanya cerita lain sikit lah, kepada entrepreneur, sebab you memang ambil MGT kan. Kepada entrepreneur, mereka sangat avoid negative vibe. Even though dalam group dia ataupun dalam dia punya Facebook ke IG ke ada orang-orang yang negatif, even though itu adalah kawan dia, bila orang tu negatif dia akan remove. Sebab in doing a business there are lots of challenge, lots of pengaruh. Okay. Apa lagi? They don't use the strategy correctly. Dah ada strategi, dah ada guideline, tapi tak guna sepenuhnya, salah guna. Of course lah, you will not capai apa yang you nak capai tu. Changes will never happen lah. They don't achieve success immediately. Jangan harapkan kejayaan itu datang sekelip mata. Saya nak jadi pensyarah ni pun liku-likunya sangat mencabar. Rasanya macam okey, dah ambil course ni nanti jadilah lecturer. Tak semudah itu ya. Ambil master nanti jadilah lecturer. Tak semudah itu. Tak datang bergolek. Kena percaya rezeki itu datang daripada Allah. Let's say you dah pun berusaha macam-macam dah ni, study tongkat terbalik dah ni, tapi tak berjaya. Sebab tu dia kata success doesn't come immediately. Kejayaan you dipanggungkan, bukannya tak diterima. Masa kan orang yang berusaha tidak diberikan ganjaran. Masanya saja belum tiba. Saya jadi lecturer, sebelum jadi lecturer ni pun macam-macam kerja saya buat. Sampai saya kata mungkin ni je lah kot nasib dia. Yelah bila kita dah down. Tapi bila kita down, jangan lupa untuk bangun kembali. Down hari ni, pastikan esok lusa bangun. Cari lagi kerja. Apply lagi. Macam tu lah. Okay, sampai dah dapat ni position sebagai lecturer ni. They don't allow enough time to see the impact of the changes. Macam saya kata, macam tadi tu lah. It's a long process sebenarnya. Kalau you kata you nak jadi accountant, bukannya lepas pada 4-5 tahun itu jadi accountant, tak. Prosesnya sangat panjang. So you kena believe you kena membenarkan proses itu berlaku dalam masa yang ditetapkan. Just follow saja. InsyaAllah benda tu akan datang kepada you lah. Okay, the 5-step approach to setting goal. Macam mana kita nak set goal kita ni? Dia dah ceritakan kat sini ada 5 steps. The first step, write down what you want to accomplish. Dalam to become a good entrepreneur juga, suka nak cerita pasal entrepreneur, sebab saya ajar MGT. To become a good entrepreneur juga dia kena ada dia punya diary sendiri, yang mana setiap hari dia tulis apa yang dia nak capai hari ni. Macam mungkin you pun ada juga buat. Alright, hari ni ambil satu buku, tulis things to do. Apa benda you nak buat hari ni? Sama lah macam goals ni, apa yang you nak capai? Tulis dulu. So nak duit banyak, nak kereta sport, nak rumah besar, nak jadi kaya, nak bawa mak pergi Mekah. Tu adalah you punya goals yang you nak capai. Lepas tu you kena step kedua, kena write down any obstacle. Nak capai hari ni apa dia punya cabaran-cabaran. So you dah realise dah. Mesti akan ada cabaran. And number 3, write down any resources, sumber-sumber. Okay, contoh, you punya contoh apa ya? Step pertama, okay, nak cabut diploma. Obstacle ni adalah rangkaian internet selalu ganggu.
tak apa faham dengan subjek ni, group member tak membantu, mungkinlah tu dia punya obstacle. So number 3, write down any resources, sumber-sumber. Tak faham subjek, jumpa Cik Nazri, mungkin Cik Nazri ajar you math, ataupun Puan Jufiza ajar math. Okey, jumpa lebih banyak berhubung, kalau ada kat rumah lebih banyak berhubung, tanya soalan-soalan yang tak faham. Group member yang tak membantu ni, tarik dia sama-sama, siapkan assignment. Apa lagi? So itu adalah sumber-sumber yang you ada. Kalau dari segi tak faham nak isi borang penerapan, tanya. Okay. List your, number 4, list your motivation. Apa yang memotivasikan diri you, apa yang boleh menarik, that will push over yourself, bangun kembali. Okay, nak cakap pasal list your motivation ni, mak saya, ini adalah benda saya tak tahulah disengajakan ataupun tidak disengajakan. Waktu saya sekolah rendah dulu, ialah saya anak polis, duduk dekat flat, rumah pangsa. Flat lah, tingkat 6, ada berapa bilik 3 bilik. So satu bilik kami adik-beradik 3 orang, duduk satu bilik, semua perempuan. Satu bilik mak ayah saya, satu bilik mak saya menjahit. Allah. Sorry. Sekejap. Previous. Ke mana pula? Ke mana perginya? Ni. Okay. So satu bilik tu memang kami kongsi adik-beradik, ada meja study satu. Tu pun mak saya beli second hand. Sampai sekarang ada meja study tu. Ni meja study, dinding depan ni, mak saya sangat suka membeli buku untuk anak-anak. Okay. So hari tu ada expo buku dekat Dewan apa panggil tu, kat Terengganu tu lupa lah. Ada satu dewan tu lah. Nakib Ehsan. Baru masuk ke? Nakib Ehsan baru masuk, baru join kelas ke? Mana Nakib? Mana Nakib Ehsan? Okey. Dia duduk kat luar. Mana Nakib? Nakib Ehsan. I'm calling your name right now. Tak ada dah. Kejap ni, termasuk. Kata keluar balik ke? Ni ada Nakib Ihsan ni. Line dia slow, madam. Line dia slow, dia keluar termasuk lah ni. Alright, okay, I mind. Noted. Okay, berbalik tadi. Meja study dekat depan dinding ni, mak saya beli satu poster. Poster tu kata try until you success. Alah, gambar itik je pun. Tapi word tu, dia sangat memainkan peranan yang penting. Dia macam memotivasikan diri saya lah. Tak tahulah, adik dan kakak saya tak tahulah. Tapi ni cerita berdasarkan diri saya. So bila saya buat homework ataupun buat laki tubi kat rumah ni kan, mak beli buku. Bila ada satu soalan yang kita rasa macam, alamak macam mana ni tak tahu jawapan. Tapi bila saya angkat kepala, saya nampak tulisan tu tadi, poster tu tadi, try until you success, dia kata. Dia macam ada connection tu. Dia akan rasa macam, buat lagi, cari lagi. Okay. So saya rasa macam benda tu adalah benda yang memotivasikan diri saya. Mungkin you boleh cari beberapa quotes yang ada kat dalam internet ni lah. Cari je. Yang mana you rasa macam quote tu dekat dengan diri you. Rasa macam sangat membantu you untuk bangun. Jadikan dia sebagai quotes yang you pegang sepanjang hayat you lah. Okay. So number 5, review and revise your tentative goal statement. Bila you dah dapat dah you punya goals tadi tu, apa yang you nak capai, macam mana nak capai, so you revise balik. Adakah goals ini adalah goals yang betul-betul you nak capai? Okay. Barulah you boleh print goal tu, letaklah dekat depan tempat study. Okay. Next, develop an action plan. Macam mana tadi dah ada goal, so kita sekarang ni nak melaksanakan goal tadi tu. Set action task. So kita kena tahulah, okay, nak sambung master, nak sambung diploma ni, apa yang perlu you lakukan? Isi borang penerapan, action taken. The first thing you need to do kalau you are not able ataupun you are incompleting, tak habis isi borang penerapan, jangan marah kalau tak dapat diploma punya
course. Okay, list the material you need. Apa yang you perlukan nak study ni, nak habiskan PPT, apa yang you perlukan, material apa? Mestilah you perlukan laptop, you perlukan paper, ni lah stationery, internet dan sebagainya. Set time frame. Dalam masa berapa lama tu you kena habiskan PPT punya course. Evaluate your plan. At the end nanti you kena tengok balik kita punya plan ni berjaya ataupun tidak berjaya dilaksanakan. Okay, next explore career goals. Dalam career goal pun kita kena explore. Do a self assessment. Kadang-kadang kita macam was-was. Aku ni boleh ke nak jadi cikgu rasa macam suka jadi cikgu. Tapi bila dekat dalam internet pun there is a lot of self assessment you boleh you boleh dapat. You klik saja career self assessment. You jawab beberapa soalan, dia boleh evaluate you punya kemampuan diri. Okay, explore career choices. Janganlah harapkan, contoh you nak ambil diploma tadi tu kan, nak buat borang penerapan. Jangan harapkan nak ikut kawan lah, nak ikut sebab dia kata program ni senang nak dapat. Kalau minta dapat dengan kawan yang kita baik tu. Jangan ikut kawan. Explore career choices. There's a lot of, ada berapa course yang ada 40 kot. Banyak tu. Kalau you rasa macam you nak pergi kepada course A, you search lah course A ni nanti akan jadi apa, ada berapa subjek, ada kat kampus mana. Nampak macam you berusaha sendiri. Jangan ikut orang, jangan ikut mak pun. Okay, bukan bermaksud menentang pendapat mak, bukan. Mungkin mak kata ambil lah accounting nanti menjadi accountant, tapi you know yourself better, you know your strength. You memang tak minat pun ambil accounting tu. So you boleh lah kata, mak saya nak ambil management, nak ambil pengurusan sebab saya rasa pengurusan ni saya boleh bawa. At the end nanti ni mak, nanti dah keluar nanti boleh jadi sekian. Nampak macam you dah prepare. Okay, choose your major. Ni pun sama juga. You nak jadi apa, so sekarang you dah plan dah. Nak ambil course apa nanti. Evaluate your decision. At last memang kena evaluate lah. Menjadi ataupun tidak. Kalau tak menjadi mungkin you kena cari alternatif lain. Ini do a self-assessment. Yang ni pun penting juga. Bila kita macam saya mention tadi itulah career assessment yang mana you boleh dapatkan dalam kita punya internet saja. Ada dia punya assessment dari segi skill, interest, value. Semua you boleh tengok dalam self-evaluation. Okay. Skill apa yang sebenarnya yang you ni bagus. You punya interest towards apa. Value apa yang ada dalam diri you ni. How motivated are you? You sebenarnya sekarang ni di level motivasi yang macam mana? Dah minggu yang kelima ni. Adakah dah menurun motivasi tu dekat tengah-tengah ke ataupun masih mencanak lagi? Okay. Bila dah realize that your motivation level is down, doing something lah. Jangan bila dah down tu down lah. Janganlah macam tu. Macam saya mention tadi, bila kita down, make sure esok tu bangun. Paksa diri untuk bangun. Macam semayang juga tak? Masa kecil-kecil dulu Allah susahnya nak lekat semayang 5 waktu. Tapi when we are forcing ourselves, they will become a habit. Tak buat rasa macam tak complete. Okay. Explore career choice. Ni career choice ni. Ni yang berkait dengan you punya penerapan ni. Campus resources, community resources, online resources. These are the kinds of resources that you have. Okay. Bila you nak buat career choices tu tadi, campus-campus yang ada dekat UiTM ni banyak. 14 branches. Campus-campus ada dalam 20 lebih rasanya. Kena dekat 30. So you boleh buat research nak dapatkan campus yang mana. Community resources, tanyalah orang-orang yang dah pernah. Contohlah kalau you ada abang ke, ada kakak ke, saudara mara ke, ataupun you kenal dengan mana-mana senior, tanyalah macam mana ni nak pilih course yang sesuai ni.
Online resources lagilah di hujung jari adik-adik. Nak cari apa? Tekan saja keyboard tu. Okay. Evaluate your decision. Okay. When you are doing a decision, means that you pick dia punya depan dengan belakang. Option yang you ambil tu. Okay. Reassess bermaksud you menilai semula your career choices at the end of each semester. Okay. Are you earning high grades in your major classes? Did you fail or withdraw? It's something you want to do for the rest of your life. Okay. When we are doing a decision, saya mention tadi, you sebenarnya ambil hujung dengan hujung. You takkan dapat bila you ambil keputusan untuk sambung diploma, dah dapat diploma, dia punya consequences, dia punya challenges you tak nak. You nak yang gembira-gembira je. Jumpa kawan, dapat bila orang tanya buat diploma kat UiTM, seronok lah kan. Tapi dia punya challenges, dia punya proses yang dia perlu jalani tu you tak nak. Tak boleh lah. Sebab you dah buat decision tu, you kena ambil daripada hujung sampai ke hujung sampai akhirnya. Okay. Alhamdulillah dah gelap skrin, bermaksud habis chapter yang kedua. Okay, summary-nya adalah chapter yang kedua ni how you want to set your own goals. Okay, so untuk chapter yang kedua you kena buat you punya goal. Okay, contoh saya bagi ya. Sekejap. Contoh you nak buat goals untuk assignment individual. Mana dia tadi? Okay, untuk assignment untuk assignment individual yang you kena buat summary tu, each of the chapter tu, chapter yang kedua mungkin you nak buat dalam bentuk yang macam ni, list of your short term ataupun list of your short and long terms ke boleh juga, ataupun you nak buat macam ni, goal getter. Ambil lah mana template, your goal, your reward, milestone, motivation quotes. Satu page je lah untuk chapter kedua, satu page tu pun dah mencukupi dah. Nak buat yang macam ni pun boleh. Tapi make sure goals itu adalah goals yang you nak capai lah, bukan goals orang lain. Okay, you boleh buat dalam bentuk macam ni, ambil template dalam internet. Apa lagi? Macam ni ke? Banyak sikit contoh. Okay, alright. So untuk assignment individual, chapter yang pertama yang saya mention hari tu saya bagi penerangan pada minggu yang ketiga tu. You hantar kepada saya sebelum hari Khamis minggu depan. Saya nak tengok you dah siap chapter yang pertama. Untuk assignment individual. Chapter pertama hantar dalam, nanti saya create folder dalam Google Classroom, hantar dekat saya punya Google Drive. Okay, so yang topik yang kedua ni, chapter kedua ni hantar sebelum hari Ahad. Sampai bulan 14 14 bulan 11 hantar sebelum hari Ahad. Sebab sikit je, goal ni sikit je. Chapter pertama tu banyak sikit lah. Okay, boleh ke? Chapter pertama bila madam? Chapter pertama hantar sebelum hari Khamis minggu depan, kelas seterusnya. Chapter kedua sebelum Ahad ni? Betul Haziq. Okay. Hantar asing-asing kau sekali? Hantar asing-asing, tak mau sekali. Okay. So saya akan sediakan 2 folder lah. Okay. Okay, semalam ada soalan daripada kita punya kelas member lah. Dia kata untuk assignment berkumpulan tu boleh ke kalau nak ambil video daripada previous, saya tak pasti dia maksud dia tu previous student ke ataupun dia dapat video tersebut dalam internet. Ada tak sesiapa yang bertanya sebab dia tak beritahu nama ni? Mat. Siapa madam? Dia tak tahulah, dia tak beritahu nama. Tapi dia tanya macam tu lah. Hamba Allah kot madam. Ya, Haziq, memang Haziq. hamba Allah. Memang hamba Allah. Dia kata can we take the other past video at YouTube? Kalau lah okay.
Kalau tak nak mengaku, saya cerita terus lah. Kalau lah you ambil video tersebut daripada previous student, ada juga student yang upload dekat YouTube tapi untuk subjek ni lah, dia buat untuk subjek ni. Tu tak boleh. Itu adalah hasil kerja previous student lah, tak boleh. Tapi kalau you dapat video tersebut daripada YouTube yang general, yang tu boleh. So soalan ni tak nak clear kat sini. Kalau you ambil yang daripada previous student, tak boleh. Tapi kalau video tu memang available dalam YouTube berkenaan dengan pita, boleh. Berkenaan dengan apa? Pita tu kita punya library punya nama, Perpustakaan Tengku Abdul Rahman. Kalau lah you ambil library sebagai you punya one of your place that you want to visit tu lah. Kiranya buat assignment ni buat gambar lepas tu cakap lah macam tu je lah, tak boleh record video. Macam Boleh. Kena record video lah. Kalau you tak record video macam mana you nak? Tak. Macam kami tak duduk kampus. Kiranya dah media kata tak boleh ambil video dari YouTube yang tu, nak ambil sikit-sikit tak boleh. Kiranya buat gambar lepas tu terang satu-satu macam tu je lah kan? Boleh. Okay. Buat gambar contoh lah. Macam background belakang ni. You bubuh background belakang. You pun duduk kat tepi ni, dia kata, okay, this is the library at UiTM Sri Iskandar. Name as Perpustakaan Tengku Abdul Rahman. Contoh macam tu. Lepas tu tiba-tiba gambar berubah. So this is the situation inside our library. We can see that lots of books and they have their own section. This is for section untuk borrow buku ke, borrowing books. Ini section untuk duduk-duduk. Kan library kan ada macam-macam ni kan tempat-tempat dia. Tunjuk gambar macam tu pun boleh dah. Kalau you find a video tadi tu Aiman, video tu bukan daripada previous student. Bukan daripada assignment UED 102 orang lain. Boleh ambil. Kiranya kalau general daripada UiTM nya page tak apalah. Betul Aiman. Yang tu boleh. Okay. Mat faham dah Mat? Mana Matnya? Diam je. Dia pemalu. Mat, main dia panggil tu Mat. Malu apanya? Faham. Ada pun. Okay. So 10.51 dah. Okay. So dua benda yang kena submit. Kita punya individual assignment tadi tu, chapter 1 dan juga chapter 2. Yang group assignment tu you simpan dululah. You in progress lah, masih lagi dalam pembikinan lah kot kan. Nanti Group assignment tu due date bila? Due date kejap ya. Saya senang je. Due date saya sebelum nanti saya cek kejap. Rasanya betul dah. Mana. Minggu 14. Rasanya sebelum minggu 14 saya tengok balik. Mursyid tanya apa Mursyid? Apa Mursyid? Ngapa Mursyid? Tak ada apa madam. Siapa yang ada masuk ke kampus fasa 2? Ada? Iman. Ya ke? Fasa 3 ada. Fasa 3 belum lagi. Tak tahulah ada ke tak. Tengok kepada kekosongan. Madam, perok kan fasa 4 dah, tak ada ke chance nak balik tu? Chances nak balik 100% tak ada. Walaupun fasa 4. Kelas face to face? Belum lagi. Dia macam even though kita dah fasa 4 tapi kita kalau ada yang dipanggil balik bukan PPT lah. Kos-kos lain yang lebih memerlukan. PPT ni tak ada pun lab, tak ada pun studio ke apa ke. Digalakkan buat ODL lagi. Supposedly hantar pada minggu yang ke-6 tetapi saya ni baik hati. Saya tak suka ikut apa yang ada dekat dalam ni. Okay. So tak apa, you buat dulu. Saya anggarkan pada minggu selepas semester break. Minggu yang ke berapa ya? Ke-8 ya? 9 macam tu lah.
Buat je Lakukan. dulu. Jangan rasa macam lambat lagi. Jangan ya. Saya boleh tahu kalau hasil kerja you itu last minute ataupun tak last minute. Jangan buat kerja last minute sebab ni bukan senang ni. Nak kena collect materials, nak kena combine. Jangan buat last minute. Okay? Soal yang individual ni minggu yang ke-14 lah sebab kita kena finish all the chapters dulu baru you boleh hantar assignment. Finish all, kita kena discuss all the chapters dulu. Okay, baru boleh hantar. Boleh? Boleh. Okay. Kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa soalan? Madam, Ya. kan yang group assignment tu, markah tu kalau semua tu dikira personal ke ataupun seorang semua sama-sama saja? Personal. Satu grup 5 orang. Contoh, dia dapat 95. Semua dia dapat 95. Okay, thank you madam. Alright. Tapi kalaulah dalam grup 5 orang ni saya dapat komplain. Ada orang kata, madam, CC ni tak buat kerja. Mat tak buat kerja. Jangan cakap Mat. Jangan tuduh-tuduh Mat sian, Mat. Pak An, madam, Pak An. Kalau dia tak buat kerja, saya dapat komplain. Dia tak dapatlah 95, dia dapatlah 60. So make sure semua bagi full commitment ya dalam group assignment. Setiap semester mesti ada sebenarnya komplain ni. Tapi saya tak tahulah untuk semester ni harap-harap ni tak ada. Harap-harap Saya nak komplain musyik je. Kenapa? Sebab Dan- kerana musyik. Dan lah kesian lah kat depo tu. Jangan buat lagu tu. Kalau betul-betul tak buat kerja, habaq mai. Tahulah saya kerjakan dia. Okay? Lagi soalan? Tak ada? Clear Dua tugasan yang you perlu hantar. Satu sebelum hari Ahad, satu lagi sebelum hari Khamis minggu hadapan. Okay, make sure hantar. Saya nak semak. Apa lagi? Tak ada lah. Tu sajalah. Jumpa lagi minggu hadapan. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tick attendance dalam U Future. Siapa yang tak boleh tick attendance, bagi tahu saya. Jangan saya yang kena cari you all. Okay. Kalau ikutkan dalam ni, ikut bilangan ni memang betul dah lah. Kita ada 43 orang. Cukup lah. Okay. So ketua kelas kena beware siapa yang tak datang, siapa yang tak sihat. Ada ke? Ada ke ketua kelas? Ya saya madam. Iman, ada tak orang cakap tak sihat ke apa ke hari ni? Tak ada. Hari ni semua ada. Bagus. Okay, kalau macam tu, jumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye, thank you. Bye. Welcome. Thank you.